Tajuk assignment kami adalah sikap perpaduan dalam kalangan masyarakat. Assalamualaikum, nama saya Nur Afrina binti Hassan. Pertama sekali saya akan menerangkan tentang apa itu maksud perpaduan. Perpaduan ialah proses yang menyatupadukan anggota masyarakat dan negara seluruhnya melalui ideologi negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama. Manakala definisi masyarakat pula merujuk kepada istilah yang digunakan untuk menerangkan sebilangan kelompok manusia yang tinggal bersama-sama. Antara kaum-kaum utama di Malaysia seperti Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban dan sebagainya. Masyarakat majmuk di Malaysia terjadi pada awal abad ke-19 iaitu lebih 90% penduduk di Tanah Melayu terdiri daripada kaum Melayu. Pada pertengahan abad ke-19, penghijrahan masuk kaum Cina dan India secara beramai-ramai telah mengubah struktur kependudukan asal Tanah Melayu. Hai, nama saya Nur Hazimah binti Hamdan. Teori etika kepribadian mulia. Teori ini merupakan perpaduan yang merujuk kepada sikap yang diperoleh oleh seseorang melalui pengajaran dan pembelajaran serta dijadikan amalan hidup seharian. Contohnya, sekolah kebangsaan sangat sesuai untuk dijadikan medium untuk memupuk sikap perpaduan dalam diri kerana ia bukan sahaja berkemampuan untuk mendidik pelajar tetapi dapat membantu menanam nilai-nilai perpaduan dalam kalangan pelajar yang terdiri daripada pelbagai kaum. Teori kemoralan sosial, peraturan yang ditentukan oleh masyarakat dan dijadikan sebagai undang-undang serta diberi autoriti dalam masyarakat sememangnya perlu dipatuhi oleh setiap lapisan masyarakat. Perpaduan masyarakat ini berkait rapat dengan teori kemoralan sosial dengan wujudnya undang-undang yang tidak melanggar hak dan etika manusia dalam hidup bermasyarakat dan ia juga sangat berkesan untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Hai, Assalamualaikum. Saya Izzati Nabila binti Muhammad Yunus. Saya akan terangkan kepentingan perpaduan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Perpaduan merupakan satu aset negara yang amat penting dan merupakan tulang belakang kepada kemajuan negara. Perpaduan tidak akan dapat dicapai tanpa usaha dan langkah yang telah diambil. Okey, kepentingan perpaduan kepada negara ialah kita mampu menghadapi ancaman daripada luar pada bila-bila masa sahaja. Dalam hal ini, jika semua rakyat negara kita bersatu, kita akan dapat mempertahankan negara kita daripada ancaman luar. Bak kata perpatah bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Selain daripada itu, perpaduan juga dapat melahirkan keharmonian dan kesejahteraan dalam kalangan masyarakat. Oleh sebab negara kita yang terdiri daripada rakyat yang berbilang kaum. Hal demikian, kemasukan pelancongan asing juga kian bertambah disebabkan perpaduan yang terjalin antara masyarakat. Perpaduan yang terhasil dapat mewujudkan sesebuah negara yang aman, sejahtera dan bebas daripada huru-hara. Akhir sekali, kepentingan perpaduan dalam kalangan masyarakat merupakan anugerah yang tidak ternilai harganya kepada negara. Assalamualaikum, nama saya Adilah binti Muhammad Zulkifli. Saya akan menerangkan tentang contoh kepentingan perpaduan dalam negara. Antara contoh daripada wujudnya perpaduan di Malaysia dapat kita lihat pada insan yang terkenal dan tersohor dalam kalangan rakyat iaitu Ustaz Abid Liew. Beliau dikenali kerana sering menyantuni masyarakat fakir miskin, golongan terpinggir, remaja dan golongan LGBT tidak mengira bangsa atau agama. Contoh yang kita dapat lihat daripada perpaduan yang diamalkan oleh Ustaz Abid Liew iaitu beliau masih lagi meraihkan Tahun Baru Cina bersama ahli keluarga walaupun sudah bertukar agama. Hasilnya, keharmonian di antara ahli keluarga dapat dikecapi, tiada bermasam muka atau pergaduhan dan masih boleh bergembira bersama walaupun berlainan agama. Dan ini dapat meningkatkan imej negara pada mata dunia sebagai negara yang sejahtera dan bersatu padu. Seterusnya, Ustaz Abid Liew juga sering membantu orang yang memerlukan tidak kira agama dan bangsa. Ini dapat meningkatkan semangat muhibah dalam diri rakyat Malaysia, saling bantu-membantu, saling menghormati antara satu sama lain dan menyedari sensitiviti agama dan budaya masing-masing.
Hai, Assalamualaikum. Nama saya Wan Nur Kiasatina binti Wan Muhammad Izzuddin dan hari ini saya akan menyatakan langkah-langkah untuk mengukuhkan perpaduan dalam masyarakat. Yang pertama adalah ibu bapa. Ibu bapa merupakan cerminan kepada anak-anak mereka. Oleh itu, mereka perlulah menerapkan nilai-nilai perpaduan dan juga menunjukkan contoh yang murni dalam diri anak-anak sejak kecil lagi. Maka dengan cara ini, anak-anak dapat mengetahui bahawa pentingnya perpaduan dalam masyarakat kita iaitu dengan bergaul dengan semua bangsa, tidak mengira agama dan warna kulit. Selain itu adalah mengamalkan amalan kunjung-mengunjung ke rumah rakan-rakan atau jiran tetangga tidak mengira agama dan juga bangsa. Amalan kunjung-mengunjung ini dapat dilakukan pada hari perayaan, perkahwinan dan pelbagai lagi dan ianya dapat mewujudkan nilai keakraban di dalam masyarakat yang pelbagai kaum. Dan yang terakhir sekali adalah melaksanakan aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong. Aktiviti kemasyarakatan inilah mampu menjamin kesejahteraan hidup warga setempat dengan membuka ruang dan peluang untuk berkomunikasi dan menghulurkan bantuan antara jiran tetangga. Assalamualaikum, nama saya Luqman Hakim bin Sabri. Saya akan menerangkan tentang kesan perpecahan perpaduan. Yang pertama ialah keharmonian negara akan terjejas. Perkara ini berlaku kerana tidak adanya persefahaman yang baik antara kaum di negara kita. Sikap yang mementingkan diri juga boleh mengakibatkan perpecahan dan kerjasama antara kaum di negara ini. Yang kedua ialah boleh mengakibatkan ketidakstabilan dalam bidang politik. Negara kita mengamalkan prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi. Apabila wujudnya perpecahan perpaduan dalam kalangan kaum, ini akan beri kesan yang amat mendalam kepada ahli-ahli politik di negara kita yang terdiri daripada pelbagai kaum. Yang ketiga ialah boleh mengakibatkan ekonomi negara semakin merosot. Yang keempat, perpecahan ini juga akan menyebabkan berlakunya jenayah sosial. Sesetengah masyarakat yang bersikap malas dalam melakukan sesuatu pekerjaan menyebabkan trend peningkatan jenayah di negara kita. Mereka akan mudah terdedah dengan melakukan jenayah untuk mendapatkan wang atau untuk menyara kehidupan seharian mereka. Antaranya ialah merampak dan mencuri. Hai dan Assalamualaikum, nama saya Nur Natashani binti Nur Rizal. Saya akan jelaskan tentang kesan-kesan tidak mengamalkan perpaduan dalam masyarakat. Yang pertama, berlaku masyarakat yang berpecah belah. Mereka akan berpuak-puak mengikut kaum dan bergaduh antara satu sama lain disebabkan hal yang remeh-temeh, sentimen kaum, agama dan lain-lain. Yang kedua, peningkatan kadar jenayah dalam negara. Desakan hidup masyarakat yang tidak berkemampuan cenderung untuk melakukan jenayah untuk terus hidup. Antara jenayah yang dilakukannya seperti mencuri, menjual dadah, menjual senjata api, memasukkan dokumen atau menerima rasuah. Yang terakhir, wujud masyarakat yang tidak bermoral, tidak beretika dan tidak kukuh dalam nilai agama dan kejiwaan. Sekiranya seseorang itu tidak bermoral atau tidak beretika antara satu sama lain, boleh berlaku pertelingkahan mulut, perselisihan faham dan buruk sangka terhadap kaum-kaum lain kerana wujudnya sikap perkauman. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Syahira Afiqah binti Muhammad Ramli. Saya ingin menerangkan tentang contoh keburukan yang bakal terjadi jika tidak diterapkan perpaduan. Pada peristiwa 13 Mei 1969, berlaku rusuhan kaum ianya berpunca daripada orang Melayu berasa mereka tertinggal jauh di dalam bidang ekonomi lalu diperkenalkan Dasar Ekonomi Baru, DEB. Hal ini menyebabkan puluhan nyawa terkorban. Selain daripada itu, baru-baru ini negara kita digemparkan dengan isu robohan kuil Hindu di Alusta Kedah. Isu ini membangkitkan kemarahan kaum India dan mereka bangkit bersuara supaya kerajaan membatalkan hasrat untuk merobohkan kuil. Isu ini menyebabkan Menteri Besar Kedah iaitu Muhammad Sanusi Muhammad Noor menyuarakan kekesalannya kerana mengapi-apikan isu berkenaan. Beliau mengatakan bahawa tanah tersebut digazetkan sebagai kawasan lapang dan tidak sama sekali isu diskriminasi, perkauman dan agama. Ianya berlandaskan undang-undang. Muhammad Ikmal bin Syamuddin. Kesimpulan yang dapat dibuat ialah perpaduan merupakan satu proses penyatu paduan sekumpulan masyarakat yang hidup bersama dengan pelbagai identiti dan latar belakang yang berbeza.
Kesedaran terhadap pentingnya perpaduan ini sudah patut disemak yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat kini di pelbagai lapisan usia. Usaha-usaha yang diambil bagi mengukuhkan lagi hubungan etnik, perpaduan dan integrasi perlu disahut oleh setiap lapisan masyarakat. Usaha-usaha yang telah diambil termasuklah dari aspek ekonomi, politik dan sosial ternyata berhasil membawa masyarakat kepada pemupukan hubungan etnik, perpaduan dan integrasi. Masyarakat kini perlu melihat akibat dan kesan dari konflik yang telah berlaku sebagai satu contoh peristiwa 13 Mei agar ianya tidak berulang lagi. Perpaduan adalah asas bagi kecemerlangan pendidikan, keseimbangan ekonomi dan kemajuan negara. Kerajaan telah meletakkan matlamat perpaduan negara sebagai agenda utama dalam melaksanakan dasar-dasar pembangunan negara. Sebagai rakyat yang hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum, agama dan budaya, kita perlulah memandang serius isu perpaduan ini agar kejayaan dapat dicapai bersama.